media sosial dibayar untuk bunuh karakter. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad menggesa para pembikin konten supaya lebih menitik beratkan mengenai nilai etika dan moral dalam setiap video yang ingin dihasilkan sebelum dimuat naik. Bagi orang Islam, apa yang kita buat akan jadi perkiraan apabila kita mati. Bagi bukan Islam pula, semua agama tidak mengizinkan kita melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan nilai moral dan etika. Sepatutnya perkara ini dijadikan sebagai garis panduan dalam hidup kita. Dan janganlah dengan media sosial kita membunuh karakter orang semata-mata untuk dapatkan bayaran melalui jumlah tontonan, katanya. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan berhubung penyalahgunaan media sosial ketika menjadi tetamu program Ruang Bicara terbitan bernama TV Lapor Bernama. Jom Channel amat bersetuju bahawa ahli politik, waimah kerajaan sekalipun tidak membayar pengamal media untuk membunuh karakter orang lain, yakni pemimpin politik lawan. Idris tidak menamakan media mana dan siapa yang menjadi mangsa yang cuba dibunuh karakternya itu. Jom Channel mencari beberapa karakter yang amat dibenci oleh pemimpin PAS kerana berjaya merebut kerusi-kerusi parlimen dan Dewan Undangan Negeri mereka, khususnya di Selangor. Menurut data yang ada dalam talian, Jom Channel mendapati antara mangsa yang karakter mereka cuba dibunuh ialah Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad dan Ketua Amanah Kota Baru Datuk Husam Musa. Kebetulan ketiga-tiga mereka antara pemimpin amanah yang aktif di media sosial, sama ada menerusi video terbitan sendiri di Facebook atau menerusi kenyataan media yang diterbitkan oleh portal online atau menerusi Jom Channel FB Live. Tomahan terhadap pemimpin amanah amat dahsyat sehingga difitnah dengan pelbagai cerita yang mengarut seperti mendapat dana daripada DAP, kuda tunggangan DAP dan sebagainya. Ada di antara tomahan ini terpaksa diputuskan di mahkamah kerana kedegilan pemfitnah yang enggan menarik balik kenyataan pembunuhan karakter yang dibuat naik di media sosial. Terkini, Husam menerusi NGO Save Kelantan sedang lantang mendedahkan kebejatan yang berlaku dalam kes pembalakan, kecurian balak, isu air dan pengambil alihan tanah rakyat Kelantan. Dalam mendedahkan isu pembalakan, maka timbullah nama Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob, Timbalan Menteri Besar, Datuk Muhammad Amar dan pengerusi Jawatankuasa Perindustrian, Perdagangan, Pelaburan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Hanifah Ahmad serta lain-lain yang berkaitan dengan isu yang dibangkitkan. Dalam kes penduduk Jalan Atas Paloh yang rumah mereka dirobohkan pula, nama Ahli Parlimen Kota Baru Datuk Seri Taqiyuddin Hassan pula dipetik. Dalam kes ini, penduduk dijanjikan oleh Menteri Besar almarhum Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat pada tahun 2013 bahawa mereka akan diberikan pampasan sebuah apartmen kos sederhana setelah tanah mereka diambil oleh Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan PKINK. Taqiyuddin didakwa turut sama melafazkan janji tersebut. Penduduk dihina dengan bayaran pampasan RM500 sebelum rumah diroboh dan RM500 lagi selepas diroboh. Adakah rentetan pendedahan ini boleh dikategorikan sebagai bertentangan dengan nilai moral? Apakah pendedahan tentang kezaliman boleh dikatakan pembunuhan karakter? Jangan guna Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC untuk mengekang suara rakyat yang mengadu tentang derita mereka. Itu bukan keadilan seperti yang dituntut oleh Islam. Ingat, doa orang yang teraniaya pasti dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.